السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli afdal as-salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka zakiruna wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung semula pada malam ini manaqib ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Manaqib ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nahyu an sabbihim rahimahullahu ajmain wa radiya anhum. Kemuliaan para sahabat Nabi secara umumnya. Sebelum ni kita cerita daripada awal kitab ni, daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Al-Walid, ila akhirihim, nama-nama para sahabat Nabi, sampailah pada bab dia kata dekat sini, kemuliaan para sahabat Nabi secara umumnya dan tegahan untuk maki mereka, mencela mereka para sahabat. Qala Abu Abdurrahman qala Allah jalla thana'uhu walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladhina ja'u min ba'dihim, dan mereka-mereka yang datang selepas daripada mereka, selepas daripada sahabat Nabi, generasi kemudian, dan kita pada hari ini generasi yang terkemudianlah. Kita ni kategori generasi akhir zaman. Mereka kata apa terhadap orang-orang yang terdahulu? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan bagi kami dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman terlebih dahulu pada kami. Jadi kita ni Allah ajak supaya doa supaya Allah ampunkan dosa kita.
dan dosa orang-orang yang sebelum daripada kita. Mak kita, abah kita, atuk kita, nenek kita, moyang kita, ciut, piut, apa benda semua tak kerti aku, kan? Guru-guru kita, alim ulama kita, tabi'in, sampailah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kita ni mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita amat-amat tak dilarang sangat-sangat memaki, mencela para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ittaba'uhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan mereka-mereka yang mengikuti mereka, mana mengikut para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum dengan cara yang terbaik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Mereka redha kepada Allah dengan bermaksud mereka redha dengan kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu merupakan pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, yang beriman dengan Nabi SAW, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apakah sifat mereka? Ashidda'u 'alal kuffar, terlalu bengis dengan orang-orang kafir. Sifat orang mukmin, sifat yang Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran. Sifat para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, apa sifat mereka? Ashidda'u 'alal kuffar, terlalu kuat menentang orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu sepatutnya kita orang beriman kena macam tu, ya. Sesama Islam kita kena berkasih sayang. Macam mana pun kau nak marah dia, segi kefahaman politik kau mana, selagi mana dia orang Islam, selagi mana dia mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selagi mana dia sembahyang menghadap arah kiblat yang sama, dia tetap orang Islam. Sekalipun kita berbeza pandangan politik, maka Allah ajar ruhama'u bainahum, kita kena berkasih sayang sesama mereka. Sebab dia orang Islam. Kalau dia mati, dia ada harapan masuk syurga, confirm, sebab dia orang Islam. Jadi nak marah macam mana pun, marahlah. Kalau benda tak betul, marah kan. Tapi jauh di sudut hati kita, dia tetap orang beriman. Dia beriman, dia Islam. Ruhama'u bainahum. Tetapi dengan orang kafir, Allah kata jangan bagi muka. Ashidda'u 'alal kuffar. Dengan orang kafir jangan bagi muka. Kecuali kalau kafir tu yang kita tahu kafir zimmi. Kan kafir yang dengar, taat arahan kerajaan Islam. Ya, kafir tu jenis tak naik tocang punya kafir. Bukan macam kafir itulah, kafir tu kan. Tapi sekarang kat negara kita ni kadang sebut kafir pun tak boleh, sensitif. Kita sebut non-Muslim. Habis surah Al-Kafirun nak tukar surah non-Muslim, bongok penuh. Ni kadang-kadang kita ni terbalik. Dengan orang kafir berlembut, dengan orang kafir berlembut, lidah tak bertulang, lembut dengan orang kafir. Tapi sama-sama orang kita, orang Melayu, orang Islam, macam-macam kau nak kenakan tindakan. La haula wala quwwata illa billah. Yang terbaru ada pula suara-suara kata minta KDN kaji tentang doa laknat, apa benda ni. Orang doa laknat kan, ataupun isu kunut nazilah sebagai contoh. Umum doa kepada sesiapa sahaja, umum doa tu. Ada sebut nama ke dalam doa tu? Tak ada kan?
Habis yang kuat sakit perut apa pasal? Yang kuat sakit perut apa pasal? Doa tu umum. Kita kata Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa fariq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zaddid aqdamahum. Itu semua umum belaka. Umum sesiapa sahaja yang menyusahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menzalimi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memusuhi agama ini. Umum doa tu. Ada pula orang terasa pelik kan? Kita orang beriman tuan-tuan seronok bila doa tu kita rasa. Sebab apa? Sebab kita sayang agama ni. Kita sayang agama ni. Maka Allah kata Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu wallazina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan dia, para sahabat Nabi. Apa sifat dia? Asyidda'u 'alal kufar. Dengan orang kafir bertegas. Ruhama'u bainahum. Supalah yang berlaku dekat Palestin, dekat Gaza, sama. Puak-puak Arab tu, biar je orang Islam kena bunuh dekat Gaza, biar je. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau kita nak, orang kata nak ajar orang Melayu, penyatuan orang Melayu atas dasar Islam, sepatut setuju dia, setuju, benda tu elok. Kan Allah kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, itulah Al-Quran, dan jangan kamu berpecah belah. Salah ke nak ajak orang Melayu ni bersatu atas dasar La ilaha illallah, kan? Tapi ada orang dia lebih suka duduk dengan orang kafir. Yang Ana memang tak faham lah, Syekh. Jangan main-main tau duduk dengan orang kafir ni. Besok orang tu akan dihimpunkan dengan orang yang dia sayang atas dunia. Nabi sebut dalam hadis, Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan berhimpun dengan orang yang dia sayang atas dunia, yang dia beria-ria sangat dengan orang tu. Kau akan berhimpun dengan orang tu di hari akhirat besok. Sebab tu Ana harap-harap kita pun sama, tuan-tuan. Kita ni dah tak ada peluang tau jumpa Nabi sekarang ni lah. Tapi tak tahulah kok tuan-tuan pernah bermimpi Nabi. Alhamdulillah rezeki tuan-tuan. Kita tak berpeluang bertemu dengan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tetapi kita masih ada lagi peluang untuk bersama dengan pewaris Nabi dan Rasul. Itulah para alim ulama. Maka kita tidak ada pilihan, tuan-tuan, kecuali bersama dengan orang-orang alim, para alim ulama. Itu je pilihan yang kita ada. Ke ada orang berani tolak pilihan tu? Ada orang berani. Dia kata, saya tak nak ustaz. Saya tak nak dengan ulama. Habis nak dengan siapa? Saya ikut engkau lah. Kau nak duduk dengan siapa? Kau nak duduk dengan Coldplay? Duduk Coldplay lah. Besok kau rasalah ke akhirat macam mana duduk dengan Coldplay kau tu. Dan ulama cakap tak nak dengar. Mufti pesan tak nak dengar. Maka Allah kata apa? Tarahum ruka'an sujadan. Kamu melihat mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ruka'an, dalam keadaan ruku', mana jaga salat, sujadan, dalam keadaan sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanah, yang mereka mengharapkan kurniaan Allah dan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka daripada kesan-kesan sujud. Kesan sujud tu bukan hitam kat dahi tu, tuan-tuan. Itu nasiblah dahi kau jendul, kan? Dia adalah itu bukan. Ada je orang tak sujud, hitam dahi ada je, kan? Orang soleh, para alim ulama ni, tengok muka pun kita tahu muka orang soleh, muka orang baik, kan? Tenang hati. Maka Allah kata, zalika mathaluhum fi Taurati wa mathaluhum fil Injil. Begitulah perumpamaan mereka yang disebutkan di dalam Taurat dan di dalam kitab Injil. Okey, itu antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan sifat orang beriman ini
berkasih sayang sesama orang beriman. Dengan orang kafir jangan bagi muka, kecuali orang kafir itu jenis zimmi. Antara hadis yang disebutkan dalam kitab ini, qala akhbarana Muhammad bin Hisham an Khalid wa huwa ibn al-Harith qala akhbarana Syu'bah an Sulaiman an Zakwan an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban lam yablugh mudda ahadim wala nasifahu. Nabi bersabda, jangan sekali-kali kamu mencela para sahabatku. Jikalau salah seorang kamu memberi infak derma seperti bukit Uhud emas. Contoh kan, Nabi kata, jangan mengutuk para sahabat aku. Satu benda yang kita kena ingat, kalau kita baca sirah ni benda yang rumit tuan-tuan. Sirah kan banyak riwayat, tarikh ni. Lagi-lagi kalau berkenaan dengan apa yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi ketika antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, berlaku peperangan Sayyidina Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, kan peperangan As-Siffin, peperangan Jamal, Ma'rakatul Jamal dan sebagainya. Kita kalau nak baca sirah berkaitan dengan khilaf yang berlaku di kalangan para sahabat, biar ada guru. Dan pastikan kitab yang kita baca tu kitab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kadang-kadang kita membeli je. Tak tahu yang pengarah tu Syiah. Syiah memang mangkuk dia akan mengata, dia mengutuk Muawiyah, dia mengutuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dia akan kata macam-macam dekat para sahabat Nabi ni. Sebab tu berjaga-jaga, berhati-hati. Nak beli kitab sirah, baca dulu tajuk dia, tengok dia punya fihris dia, dia punya isi kandungan dia. Kalau dia ada kritik para sahabat, confirm Syiah, tak payah beli. Tuan-tuan nak beli buku ke apa kan, buka, tengok tajuk, lepas tu tengok dia punya fihris, isi kandungan, tengok isi kandungan dia. Ini kalau yang sirah lah, ya. Contohlah, dia tulis kan, kita baca tengok, dia tulis lah, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu pemerintahan Umar. Contoh dia kata, kelemahan-kelemahan yang didapati dalam pemerintahan Umar. Ni mangkuk ni. Yang tuliskan lagi ni memang mangkuk ayun ni, Syiah ni. Lepas tu dia kata, pemerintahan Uthman bin Affan. Apakah punca berlaku fitnah di dalam pemerintahan Uthman bin Affan? Adakah Uthman ini orang yang mengamalkan sistem kroni, mementingkan anak beranak? Contoh. Kalau dia dah ada kritik-kritik macam tu, confirm pengarangnya berbau Syiah. Maka kita Ahlus Sunnah jangan beli buku macam tu. Ya? Jadi kena ada guru. Pasal anak dulu, pergi kat mana surau tak ingat? Anak sajalah nak tengok dekat rak-rak ada ni kan, ada kitab gitu. Anak pun ambil lah satu, anak baca. Baca-baca, memang kebetulan dapat aku lah buku tu. Ada kata ni Syiah buat ni. Tengok belakang tu, memang padu lah dia mengatakan para sahabat. Tapi orang letak dekat surau. Dulu, masa tengah kuat dulu, sekarang tak tahulah Syiah buat apa, aku tak ambil pot dah. Bukan tak ambil pot, masih ambil pot lagi lah. Tapi orang dah kenal dia orang kan. Dulu, diorang siap hantar dekat rumah-rumah buku-buku pasal Syiah ni lah, di kempen. Okey tuan-tuan, jadi Nabi kata wala tasubbu ashabi, jangan kamu mencela para sahabatku. Jika salah seorang kamu menginfakkan emas sebesar bukit Uhud sekalipun, lam yablugh mudda ahadihim, maknanya apa yang kau bagi emas sebesar bukit Uhud tu takkan sama infak para sahabat sebesar mudun satu cupak. Sahabat infak bukan emas, tamar, gandum, secupak sahaja. Kita bagi emas sebesar bukit Uhud, Nabi kata takkan sama. Takkan sama, Nabi kata. Jangankan mud wala nasifahu, separuh cupak sahabat pun takkan sama. Sebab tu jangan kita dengan para sahabat langsung tak layak. Langsung kita ni
Tapak kaki kuda sahabat pun jauh lebih mulia pada kita. Gitu. Kita kena letak macam tu terus. Jangan nak perasan lebih-lebih. Contohlah orang kata, contohlah ada jemaah kita kan, bagus dia ni, infak, kaya. Sebab ada satu surau di Shah Alam satu ketika dahulu tuan-tuan. Ini cerita masa mula-mula perang kat Syria dulu kot. Masa tu kita buat minta derma kan. Dia bagi cek Dia letak cek, kosong cek tu tuan-tuan. Tak letak berapa nilai. Mana terpulang pada AJK nak letak berapa. Punya padunya mamak ni. Dan orang kenal lah siapa orang tu. Memang dia jutawan. Orang katalah dia Abdul Rahman bin Auf surau tu. Letak nama Abdul Rahman boleh lah. Tapi kalau nak kata seperti pun dan rasa tak payahlah. Ya, sebab kalau kita baca sejarah Abdul Rahman bin Auf ni, kita tuan-tuan kalau kita kaya, confirm rumah kita besar. Kan? Anda pernah pergi rumah orang kaya kat Shah Alam ni. Dia punya halaman rumah tu Syekh, separuh padang bola. Bapa aku cakap, bila anak dia kahwin, dia tak payah pening sewa hall, letak depan padang rumah dia tu je. Memang padu gila kau. Rumah dia ada 3 hall. Besar gila. Kan? Pokoknya bagus lah, baik orangnya. Alhamdulillah. Kita ni, kaya, rumah kita besar, hidup kita mewah. Tapi para sahabat tak macam tu. Abdul Rahman bin Auf tu kaya tuan-tuan. Tapi kalau pergi berjihad, berperang, dia saf yang pertama berjihad. Infak dia paling banyak. Dan kalau bekerja, di kalangan pekerja-pekerja dia, dalam sirah kata, orang tak boleh beza mana bos, mana bangla. Bahasa bukan bangla lah. Mana bos, mana kuli. Orang tak tahu mana bos, mana CEO, mana CEO tu atas pokok. Atas pokok CEO tengah kutip buah. Sama dengan pekerja, tak ada beza. Makan sekali, duduk sekali makan, tak ada beza. Kau tengok, itu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kalau dah jadi bos, nak makan dengan staff, apa barang? Kan, aku bayar gaji kau, aku je. Ada kan macam tu? Ada, apa tak adanya, aku tahulah. Sebab anda pernah ngajar dekat satu office ni. Tapi staff tu kata, saya berapa banyak office Ustaz, office ni saya rasa paling tak diskriminasi. Dia kerja bahagian maintenance je bang, maintenance je, jaga. Dia lah maintenance bangunan tu. Dia punya lift lah, apalah. Tapi bila time makan, breakfast, bos ajak makan sekali, duduk meja sekali. Dia tak rasa terhina, dia kata. Salah satu, dia kata, saya dulu banyak kerja tempat lain Ustaz. Tempat lain semua, engkau lakum dinukum waliyadin. Macam itulah. Tapi dekat sini, Alhamdulillah, dia tak sombong. Alhamdulillah. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab tu, kalau cerita pasal bab makanan ni, Nabi kata, syarru ta'am alladhi khussa fihi al-aghniya. Sejahat-jahat hidangan makanan yang dihidangkan hanya untuk VVIP. Itu sejahat-jahat makanan. Lepas tu tuan-tuan kena hati-hati. Kalau buat meja makan, tak payah letak VIP. Nabi kata sejahat-jahat makanan tu. Sejahat-jahat makanan. Syarru ta'am alladhi khussa fihi al-aghniya. Sejahat-jahat makanan yang kau khususkan untuk meja VIP. Benda tu tak elok sebenarnya. Ana tak suka kalau orang buat program ke apa kan. Ustaz tak ni meja tulis VIP. Aku tak suka benda macam tu. Dan sebaik-baik makanan yang bercampur dengan orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, itu sebaik-baik makanan. Maka sebab tu Nabi kata, kalau kamu infak sebesar bukit Uhud emas sekalipun, kamu takkan sampai sama seperti setengah cupak apa yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Akhbarana Hafiz bin Umar qala akhbarana Husain bin Ali al-Zaida an Asim bin Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejap anak kebetulan buat perasan ni. Hafs bin Umar. Mana Umar ada anak nama Hafs? Ke orang lain anda nak cek ni? Bawa perasan ni. Rasa bukan kot.
Bukan. Tak apa, cek dulu. Ada ke? Hafs bin Asim bin Umar Al-Khattab Al-Madani. Hafs bin Asim bin Umar. Sebab setahu ana, Umar bin Hafs bin Umar bin Al-Khattab. Ada pula Dia kadang-kadang bila kita baca seseorang tu tak nampak, bila kita baca kat sini, nampaklah pula. Tu nak kena check tu. Internet lambat tuan-tuan. Kalau tadi tak ada coverage apa? Akhbarana Hafs bin Umar. Aduh, sorry. Ani bin Umar, Allahumma. أطلق على صحابي أمركم باسم ليس من أبنائي فقد كان رضي الله كان بأبي حفص ولم يكن ولي بهذا الاسم حيث كان من الأبناء كل من زيد الأكبر والأصغر وكان بغير أسماء الأبناء جائز في الإسلام فقد كان رجل تعود كوني عمر بن أول حيث كان عمر واسمه حفص وقد مات صغيرا. Okey, anda tak pasti Hafs bin Umar ini anak Umar atau bukan, tapi anda rasa bukan. Pasal Umar Al-Khattab gelaran dia Abu Hafsin, bapa kepada Hafs. Tapi ulama cakap anak sulung Umar bukan nama Hafs, nama dia Zaid. Dan ada ulama kata Umar ada anak nama Hafs tapi mata saghiran, mati masa kecil. Bila mati masa kecil, macam mana dia nak riwayatkan hadis kan? Tapi ini hadis ini diriwayatkan oleh Hafs bin Umar. Mungkin Umar lain, bukan Umar Al-Khattab. Gitu. Faham tuan-tuan? Tak faham? Lantak korang lah. أخبرنا حافظ بن عمر قال أخبرنا حسين بن علي عن زائد عن عاصم بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Sama juga macam tadi, hadis yang sama lebih kurang maksudnya. Manaqibul muhajirin wal ansar, kelebihan orang-orang muhajirin dan al-ansar. An Jabir bin Zaid qala Ibnu Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa inna Abu Bakr wa Umar wa ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanu min al-muhajirin li'annahum hajaru al-musyrikin wa kana al-ansar muhajirin li'anna al-madinata kanat dar shirkin. Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Aqabah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tinggal di Makkah. Kita sedia maklum Nabi ni orang Makkah. Wa inna Abu Bakr wa Umar, begitu juga para sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar, wa ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu minal muhajirin, mereka kebanyakannya di kalangan orang muhajirin. Muhajirin orang berhijrah. Li'annahum hajaru al-musyrikin, kerana mereka meninggalkan orang-orang musyrikin. Wa kana al-ansaru muhajirin. Dia kata kat sini, orang Mekah muhajirin. Kita tahulah kan, semua orang tahu. Orang Mekah ni orang yang muhajir, yang meninggalkan, yang berhijrah. Tetapi di waktu yang sama, kata Ibnu Abbas, wa kana al-ansar muhajirin, dan orang Ansar juga muhajirin. Ini pertama kali tahu saya baca hadis ni. Saya pernah baca lama dah, tak ingat, tapi malam ni jumpa balik semula. Kenapa dia kata orang Ansar muhajirin? Li'anna al-Madinata kanat dara syirkin, kerana Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan negeri orang kafir, negeri orang musyrik. Yathrib kan. Dan kita sedia maklum, sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, majoriti penduduk Yathrib orang-orang Yahudi. Dan orang-orang dekat Madinah semuanya musyrikin belaka, penyembah berhala belaka.
Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah. Maka mereka para sahabat orang Al-Ansar berhijrah datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah. Pada malam perjanjian Aqabah pertama, bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah yang kedua. Maka mereka meninggalkan darah syirkin, negara syirik Madinah ataupun Yathrib, berhijrah bertemu Nabi di Mekah, berbai'ah, beriman dengan Nabi dan pulang semula ke Madinah. Jadi itu maksud orang Ansar juga muhajirin, mana berhijrah meninggalkan negara syirik, beriman dengan Nabi, kemudian balik semula ke Madinah Al-Munawwarah. Akhbarana Qutaibah bin Sa'id أخبرنا عبد العزيز بن أبي هادم عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Khandaq pada tahun ke-5 Hijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Maka kau ampunkanlah orang muhajirin dan al-ansar. أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا مسكين بن بكير قال أخبرنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس قال كانت الأنصار تقول يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang Al-Ansar berkata, orang Ansar orang Madinah berkata pada peperangan Khandaq, mereka kata apa? Nahnu alladhina bay'u Muhammadan. Kamilah orang-orang yang berbai'ah, berjanji setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal jihadi, untuk terus berjihad, ma huyina abadan, selagi mana nyawa di kandung badan. Jadi ada setengah-setengah sirah cerita dikata dekat sini, qal جعل المهاجر والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وهم يرتجزون وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. Ibn Anas bin Malik dia berkata, ketika orang-orang muhajirin dan orang Al-Ansar menggali parit di kota Madinah, kan ada peperangan Khandaq, parit yang dicadangkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mereka ni sambil-sambil gali parit, letih, nak bagi semangat, nak hilang boring dan sebagainya, kata diorang bernasyid, berrajaz. Rajaz ni rentak nasyid ataupun rentak syair, rajaz. Masa tu para sahabat angkat tanah, angkat batu. Diorang kata apa? Nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-islami ma baqina abadan. Kamilah orang-orang yang berbai'ah dengan Muhammad 'ala al-islam ma baqina abadan. Berbai'ah di atas Islam selagi mana nyawa di kandung badan. Maka Nabi SAW menjawab, Allahumma la khaira illa khairal akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan hari akhirat. Fabarik fil ansari wal muhajirah. Maka kau berkatilah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Setengah kitab sirah cerita, ketika Nabi dengan para sahabat tengah gali parit ni, diorang letih. Bila dia letih, diorang pun macam tak larat, tak bermaya dan nak bagi semangat. Maka para sahabat minta kepada Abdullah bin Rawahah. Sayyidina Abdullah bin Rawahah merupakan penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta supaya Abdullah bin Rawahah ni bagi para sahabat semangat untuk buat kerja, gali parit, nak perang ni. Maka setengah riwayat kata Abdullah bin Rawahah pun bernasyid, bersyair. Dia kata apa? Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah.
Nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihadi ma baqina abadan laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina فأنزل سكينة علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Ada setengah riwayat kata macam tu. Nasyid pendek ni anak hafal lama dah. Zaman kita belajar sekolah pondok tahun 80-an dulu. Dulu kita orang zaman 80-an sebelum masuk kelas kena nasyid. Jadi kalau sekolah kebangsaan lagu negara aku kan. Kita orang sekolah pondok sebelum masuk kelas lagu tu lah kita nyanyi. Nak beritahu apa? Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Kita masa tu budak-budak tak faham apa. Nyanyi je lah. Tapi bila dah tu bangka ni, baca sirah baru faham. Oh, itu sejarahnya. Sejarahnya bila para sahabat gali parit, diorang tak larat, maka Abdullah bin Rawaha bagi semangat. Dia kata apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hari akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah, maka kau ampunkanlah orang-orang ansar dan muhajirin. Nahnu alladhina bay'u Muhammadan, kamilah orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal jihadi ma baqina abadan, untuk kami terus berjihad selagi mana nyawa dikandung badan. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, kalaulah tidak kerana engkau ya Rasulullah, ma sallaina, kami takkan sembahyang, wala mahtadaina, kami takkan dapat petunjuk, wala tasaddaqna, kami tidak akan berinfak, bersedekah, wala sallaina, dan kami takkan sembahyang. Fa anzil sakinatan alaina, ya Allah, engkau turunlah ketenangan kepada kami. Wa in aradu fitnatan abaina, selagi pun orang kafir nak fitnah agama akidah kami, abaina, kami tetap enggan, mana kami akan lawan. Tuan-tuan semua, itu orang kata lagu-lagu para sahabat bila diorang berasa stres ke apa, dia ada nasyid. Sumpalah dekat Ghaza, dekat Al-Qassam kan. Kalau tuan-tuan tengok kan, dia punya lagu-lagu bagus. Lagu yang viral tu lagu apa? Salamun min banadiqina إليكم يا حماة المجد وأنتم ذرعنا الحامي وأنتم ذلنا الممتد إذا ضاقت بنا الدنيا سوائتنا بكم تشدد. Kan? Dia kalau ada muzik bau padu lah. Bila punya gini tak sedap lah bunyinya. Kan? Kita kalau faham lagu tu, oh padu kau kan. Dia kalau faham tu yang best, tuan-tuan. Tak faham, payahlah. Al-ardu lana, wal-qudsu lana, wallahu biquwwatihi ma'ana, wa jumu'ul kufri qad ijtama'at, kay tahzimana, lan tahzimana, lan tahzimana. والأقصى ينتظر صلاحا الله الله أشاوسنا والأقصى ينتظر صلاحا الله الله أشاوسنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. Contoh kan, lagi lagu apa? سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. Lagi? Banyak lagi lah aku dah tengok lama dah, once upon a time. Ala kulli hal tuan-tuan, ada benda-benda tu dalam Islam untuk apa? Untuk bagi semangat. Baru ada semangat jihad. Dan maknanya bagus. Jangan kau nyanyi lagu. Oh satu kita bawa satu. Tu dia lagu tu. Ala kulli hal tuan-tuan semua, itulah nasyid yang dinyanyikan oleh para sahabat Nabi untuk mendapat semangat ketika menggali parit Khandaq, ketika berhadapan dengan tentera Al-Ahzab. Allah, maka Nabi doakan, fabarikil ansar wal muhajirah, maka kau berkatilah ya Allah orang-orang Al-Ansar dan Muhajirin. Kita kalau faham, kalau dengarkan lagu-lagu
Al-Qassam ni, memang lagu diorang ni tuan-tuan, dia semangat dia lain macam. Lepas tu dia provoke ke Yahudi, dia mengajar ke Yahudi, memang padu lah, memang best gila lah. Kadang-kadang kalau kita dengar lagu tu boleh mengalir mata pun ada juga, kan. Okeylah, itu secara umum kelebihan orang Muhajirin dan Al-Ansar. Zikru qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula hijratu lakuntu mura'an min al-ansar. Akhbarana Muhammad bin Bashar qala an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rubbama qala Abu al-Qasim law anna al-ansara salaku wadiyan aw sha'ban wa salaka an-nas wadiyan aw shi'ban la salaktu wadi al-ansar walaula al-hijratu lakuntu mura'an min al-ansar. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun Abul Qasim gelaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Law anna al-ansar salaku wadiyan, kalaulah orang Ansar itu melalui satu lembah, au sya'ban lorong, wa salaka an-nasu wadiyan, dan orang lain, manusia yang lain melalui lembah dan lorong yang lain, la salaktu wadi al-ansar, nescaya aku akan melalui jalan-jalan lembah-lembah yang dilalui oleh orang-orang al-ansar. Senang bahasanya Nabi kata apa? Kalau manusia ni ada dua kumpulan, satu kumpulan ikut laluan lain dan orang-orang al-ansar ikut laluan lain, Nabi kata apa? Nescaya aku akan ikut laluan orang-orang al-ansar. Walaula al-hijratu, kalaulah tidak kerana hijrah, la kuntu mura'an min al-ansar, nescaya aku akan menjadi orang al-ansar. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Okey. Kita berhenti dulu kat situ. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan akan datang, sambungan tentang manaqib al-ansar wal muhajirin. Anda berhenti dulu lah pasal anda ada program kat Mahat malam ni. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta